hadis tersebut, tetapi kerana kecintaan yang lebih hebat. Ada juga di Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sayyidi bin Zakaria selaku penceramah ataupun guru kita pada pagi ini. Majlis menjemput dan mempersilakan. Persilakan Pak Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terima kasih Tuan Pengetua, Tuan-tuan guru dan puan-puan guru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi pembelajaran dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Itu sebuah kitab hadis yang membicarakan tentang zikir-zikir yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi berbicara tentang niat, berkaitan dengan niat, iaitu al-ikhlasun niyah. Pada pertemuan lepas kita membicarakan tentang salah satu contoh daripada berkaitan dengan amalan hati, iaitu solat. Solat ini istimewanya kerana ada 3 perkara amalan hati yang ada pada solat. Yang pertama, perkara yang berkaitan dengan rukun solat, iaitu niat bersolat itu. Iaitu kita sebutnya sahaja semaya itulah fardu sekian. Kalau tak ada itu, dia menyebabkan batal solat kita. Maknanya tidak sah sebab dia rukun. Manakala yang kedua, ikhlas. Ikhlas di kalangan para ulama menyebut sesuatu yang wajib perlu ada dalam solat kita. Kalau tidak, solat kita tidak berpahala dan malah berdosa. Yang ketiga iaitu khusyuk, kita sebut ini. Ini semayang dengan khusyuk. Jumhur ulama menyebutkan khusyuk dalam atau memberi perhatian kepada solat itu adalah sunat. Kalau tak ada dia, kurang pahala. Sebahagian ulama meletakkan dia adalah rukun. Dia menyebabkan batal solat kita. Tapi kita pakai jumhur ulama lah. Jumhur ulama mengatakan sunat. Kena ada. Namun begitu, sebahagian besar ulama untuk menarik perhatian kita betapa pentingnya ikhlas dan khusyuk ni, mereka meletakkan sebagai lawazim ataupun wajib, suatu yang kemestian ada. Walaupun dia tidak membatal, dia sebenarnya sangat penting. Sama ada dia menghapuskan pahala ataupun mengurangkan pahala. Kalau ikhlas tadi, dia menyebabkan terhapus pahala. Sebab apa kalau tidak ikhlas, dia tentu ada riak ke penyakit-penyakit hatilah. Begitu juga khusyuk. Cuma khusyuk ni disebutkan dia yang kusul ajr. Dia menyebabkan kurangnya pahala dalam ibadat. Itu contoh yang kita bagi. Cuma kita tidak membincangkan mengenai perkara fiqh lah. Kita teruskan lagi pembelajaran kita, iaitu sambungannya, wa balagna an ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala innama yuhfazu ar-rajul ala qadri niyyatihi
Wa qala ghairuhu innama yu'tan nas ala qadari niyyatihim. Ibnu Abbas, maknanya sampai kepada Al-Imam Nawawi satu kata-kata daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang yang sangat istimewa dalam bidang tafsir. Salah satu daripada berkat doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ni, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu antara doa Nabi kepada Ibnu Abbas sehingga beliau digelar sebagai hibrul ummah, tinta umat, tinta dakwah, ataupun digelar juga sebagai bahrul Quran, laut Al-Quran. Ibnu Abbas ini, itu gelaran yang diberikan kepada Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas berkata, innama yuhfazur rajulu ala qadari niyyati. Sesungguhnya, kita terjemah dah baru ni, kalau nak terjemah klasik, hanya sesungguhnya, innama, ya. Kita terjemah biasalah. Sesungguhnya, yuhfazur rajul ala qadari niyyati. Dijaga. Dijaga, maksudnya dijaga ataupun diambil kira seseorang itu atas kadar niatnya. Jadi niatnya orang tak tahu. Yang dijaga atau yuktabu. Dalam syarah dia kata yuktabu. Yuktabu maknanya dicatat. Dicatat maknanya bukan kita lah. Bukan kita yang mencatat tu. Ya. Mana dicatat, diberi pahala, itu maksudnya yuktabu tu. Ala qadari niyyati. Atas kadar sejauh mana, banyak mana kadar niat dia. Ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau ada benda-benda lain. Ini bukan kerja kita. Okey? Kita yang meniat, yang mencatat, yang dijaga tu orang lain. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain kami, maksudnya selain daripada Al-Imam Nawawi dan perawi kepada ataupun penulis kitab ni. Innama yu'tan nas ala qadar niyyatihim. Sama saja. Diberi itu maksud diberi ganjaran pahala. Dia menepati kata-kata al-jaza'u ala qadaril amal. Balasan itu atas kadar amalan. Itu disebutnya al-jaza' ala qadaril amal. Maksud amal itu niat itu sendiri. Bukan atas amalan yang dibuat, tetapi niat yang dibuat. Itu yang disebut oleh syarih ataupun syarah kitab ini. Warawaina, dan kita pada hari ini akan menghitung ataupun membaca nama-nama di kalangan ulama-ulama salafus salih, orang-orang lama dahulu, dan ada orang yang agak kemudian, tentang perbahasan mereka tentang apa itu ikhlas sebenarnya. Itu sebagaimana disebut tadi, diambil Ibnu Abbas, kata-kata Ibnu Abbas, nak menceritakan tentang kelebihan, keperluan kepada niat yang ikhlas itu. Warawaina anis Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad. Ini seorang tokoh ulama sufi yang sangat terkenal. Fudail bin Iyad, seorang ulama di sebelah Asia Wusta. Asia Wusta maknanya Asia Tengah. Ni pok-pok Samarkand, Uzbekistan, mana sebelah sana. Dan ulama-ulama hadis, ulama-ulama sufi banyak di kalangan mereka orang sebelah sana. Ini hasil daripada pembukaan negara-negara Islam. Asalnya Arab lah pergi buka negara sebelah sana lah, di sebelah Asia Tengah. Kata itu kita sebarangkahlah mengenai Fudail supaya kita kenal. Banyak cerita ni Fudail bin Iyad ni, kalau kata-kata hikmah ni yang sangat bernilai. Fudail bin Iyad ni orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala tarkul amal li ajli nas riya. Ini kata-kata dia. Meninggalkan perbuatan ataupun amalan itu li ajli an-nas, kerana manusia, riya. Dia lagu lain. Kalau kita biasa makna riya ni buat kerana manusia. Tetapi kita tinggal kerana manusia, dipanggil riya. Bagi dia. Wal amalu, kalau buat pula li ajli nas, buat sesuatu kerana manusia, syirkun. Wal ikhlasu, dan ikhlas itu ini sahih kita lah, poin kita, ayu afiyaka Allahu minhuma, dan ikhlas itu apabila
kita dapat memelihara daripada kedua-duanya. Sama ada memelihara daripada buat kerana manusia ataupun meninggal kerana manusia. Kenapa? Buat tinggal kerana manusia jadi riak, buat kerana manusia jadi syirik. Dia ambil kotak. Dia lain daripada biasalah. Ini pemahaman kepada orang yang mempunyai jiwa halus, dia melihat secara lebih detail daripada biasa. Kita biasanya kalau buat kerana orang tu riak ataupun syirik. Sebab riak tu sendiri syirik. Dia lain. Jadi dalamnya ilmu dalaman dia daripada laduni dia. Dia boleh cerita benda begitu. Wa qala al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Dan berkata pula Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ini ulama kurun ke-3 Hijrah. Kurun ke-3 Hijrah. Seorang ulama Al-Basrah, tabi'i dia, tabi'i. Haris Muhasibi ni dia ada banyak. Dia dianggap sebagai muaddib ataupun guru. Guru muaddib, pendidik. Dia bercakap, kalau dia bercakap orang terpegung sangat dengan cakap dia. Ustaz pernah belajar satu kitab dia. Semasa di Mesir dahulu, satu kitab melalui diskusi dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Nama kitab dia Risalah Al-Mustarsyidin. Semuanya berkait dengan cara berhati. Dia pendidikan, mendidik hati. Kitab dia ada di sini, boleh kalau boleh tunjuk. Diskusi. Buat diskusi. Semasa di Mesir dahulu. Ngaji 2 hari tak silapnya. Dia Ustaz Nuruddin ni dia baca cepat-cepat lah untuk diskusi. Diskusi dia bukan nada. Bukan cara nada. Okey. Seterusnya, apa kata Al-Imam Haris Al-Muhasibi? Nisbah dia kepada muhasib. Biasanya orang nisbah nama ni kepada tempat, kepada keluarga. Tetapi nisbah dia tu kepada muhasib. Muhasib makna orang yang menghitung diri. Sentiasa calculate diri dia. Jadi itulah kata para ulama mengapa digelar Haris Muhasibi. Kerana dia tu kana yuhasibu nafs. Dia sentiasa menghitung diri dia. Sebab tu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita. Orang-orang pakar-pakar motivasi dia guna kata-kata ini sebelum kita tidur. Kita check. Dia panggil check balik. Apa dia? Kok kita ni betul lah. Dia ambil check. Jadi Haris Muhasibi ni orang yang sentiasa menghisap diri dia. Cuma dia ada dari sudut akidah, tapi dia patah balik kembali. Dia ada berkait dengan ketuhanan sedikit, tapi dia dalam riwayat menyebutkan dalam murid-murid dia mengatakan bahawa dia kembali daripada cakap dia berkait dengan tak silap ustaznya qada ke ataupun berkait dengan Al-Quran. Wallahu alam. Nantilah semula kita cek balik. Tapi dia sudah kembali atau taubat daripada kata-kata dia itu. Maklum sajalah orang yang melihat dengan hati ni, dia cakap kadang-kadang orang fekoh tak nak ambil. Itu. Dah macam halal siapa dah. Itu. Jadi dia tarik balik. Wallahu alam. Jadi kata Al-Haris Muhasibi, as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq min ajli salahi qalbi wa la yuhibbu ittila'an nas ala mathaqil adh-dharri min husni amalihi wa la yakrahu an yattali'un nas ala sayy min amalihi. Panjang kata-kata ni. Ini suatu kata-kata yang sangat baik. Dia menggunakan ikhlas itu dengan makna as-sadiq. Dia kata tempat yang sama sahaja. Keluarnya ikhlas dengan benar. Benar ni, benar dalam hati. Yang kita kata kecek lain. Royak lain dalam hati lain. Dia bagi dia ikhlas ni dalam hati pun benar. Luar pun benar. Itu maksud ikhlas. Sebab tu dia menggunakan perkataan as-sadiq. Orang yang benar. Maknanya orang yang al-mukhlis. As-sadiq al-mukhlis benarnya. Bagi dia. Bagi dia as-sadiq orang yang benar iaitu orang yang ikhlas. Kita dalam istilah kita kata cakap lain, buat lain kadang-kadang. Dalam hati tak tahu lagu mana. Jadi sebenarnya hak dalam tu. As-sadiq al-mukhlis maksudnya huwallazi la yubali. Ialah orang yang tidak hira.
Tak ambil kisah. Lau kharaja kullu qadrin fi qulubil khalq. Kalau gapo orang nak kata, min ajli salahi qalbi, islahi qalbi. Apa sahaja orang nak kata tak penting. Yang penting dia dapat reaksi. Kadang-kadang orang kata buruk kepada dia. Maknanya ada keburukan pada aku tu. Kalau orang kata baik, dia betul cara baik. Rendah diri. Begitu maksudnya. Maknanya pujian kau, celaan kau tak kira. Yang penting dia boleh betul diri dia. Ini bertepatan dengan kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia sangat, kata-kata yang sangat masyhur. Rahimallahu mra'an. Atau riwayat lain menyebut rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seseorang itu. Atau lelaki itu. Yang mana apa? Ahda ilayya uyubi. Yang menunjukkan kepada aku buruk aku. Orang rakyat kita mu ni lagu ni. Sayyidina Umar kata thank you lah, terima kasih. Sebab apa? Kita boleh betul lah. Kita boleh betul. Ni kita marah lah kat orang pula. Jadi lain tu. Orang tu rakyat keburukan kita kepada kita lah. Tak rakyat kat orang lain lah. Kalau rakyat kat orang lain, kita pun marah dah. Rakyat kepada kita, dia boleh rakyat kita begini, Allah muji. Terima kasih kerana dia mau rakyat tahu boleh betul. Itu Somel sebenar. Sebagaimana dipuji. Kerana pujian ni bagus sebenarnya. Puji sebenarnya ada bagusnya. Orang panggil, orang motivasi panggil, pujian tu meningkatkan motivasi. Tapi puji pun dia tak boleh puji sangat. Puji sangat bahaya. Kerana kata hikmat kata, al-madhu bidayatul syakir. Puji-puji itu permulaan kepada celaan. Kadang-kadang puji berlangit tinggi. Tapi kita buat tak serupa dengan tu. Kaya orang, sudah orang pun kata pula lah. Banyak kata-kata. Jadi, ambo ingat satu kata-kata orang sekarang lah. Kira guru jugalah kita pun belajar. Ustaz almarhum Bunyamin. Mullah Bunyamin. Kalau ceramah dia, dibacok tu tahun 90-an dulu kita gatis serika. Patah iraman. Gatis serika daripada Pasir Tumbuh. Pergi lepas asar. Balik pukul 1 pagi. Balik pukul 1 pagi. Gatis dengar ceramah Bunyamin. Sebab apa? Kata-kata dia. Dia kata kalau kita nak puji orang ni serupa jet kereta, dia kata. Jet tayar kereta bocor. Dia setakat naik tayar sudah. Dia terbalik dengan kereta-kereta. Bukan dia. Kata orang. Jet tu biar naik, biar kira boleh buka tayar kereta. Kalau jet balik dengan kereta-kereta. Puji pun dah gitu lah. Sebab Bunyamin ni memang almarhum Ustaz Bunyamin ni kata-kata dia memang sangat hebat. Pernah kita tidak bagi-bagi. Dia kata, orang cerdik dengan orang gila. Orang bodoh dengan orang gila. Dia kata, satu ketika, seorang tu bawa kereta, tiba-tiba pancit. Bocor tayar dia. Tepi rumah orang gila. Rumah tempat buat gila dah. Dia je perlu berhenti duduk dekat dengan parit tu. Jadi buat tayar kereta, bubus skru dalam bekas. Gi mari sepak moga ni skru jatuh dalam kolam. Orang gila ada duk tengok perhati. Yang ambil kayu nak kait skru. Kait skru. Orang gila tengok. Orang gila duk tengok. Dia kata, "Hei bodoh." Katanya orang gila. "Hei bodoh. Mu buailah skru sebutir tu. Tayar lain tu." Dia kata, "Pinjam dulu. Lepas pergi kedai agak beli hal lain lah." Marah orang tu kata, "Tapi ada juga betul kata orang gila ni. Moga dia lepak butir skru tu, pinjam sebutir tak jejah pun tayar." Dia kata, "Bela-bela tu duk ngepek bahasa orang gila." Dia kata, "Kau dengar kau orang gila kata aku gila je tapi tak bodoh. Mu tak gila tapi bodoh." Begitulah. Itu antara kita suka juga kata-kata gitu lah. Dengan motivasi. Jadi kadang-kadang ada betul orang gila. Wala yuhibbu ittila'un nas ala masakiniz zarri. Dan dia juga tidak suka manusia meninjau-ninjau. Meninjau ni tengok baik saja. Dari masakil ni maknanya miskal. Miskal ni kecil lah. Tengok baik kita. Walaupun kecil. Masakil zarri. Zarri ni atom lah. Zarri. Masakil. Miskal. Miskal bukan telefon tak akar. Miskal ni satu timbangan yang tak boleh letak atas nimbal pun. Tak naik nimbal. Mana kecil sangat. Miskal lah. Faman ya'mal miskala zarratin khairan yarah. Dah. Wa man ya'mal miskala zarratin syarran yarah. Maknanya benda kecil sangat.
Dia tak suka kalau orang nak tengok kebaikan dia. Ada. Itu orang yang sadiq, orang yang mukhlis. Wala yakrahu, dan dia pula tidak membenci orang yang melihat keburukan daripada amal dia. Jadi dia tak benci, mana kelihlah nak kelih orang buruk dia. Sebab apa? Sebab dia boleh seksi. Itulah kata-kata yang sangat hebat kalau kita dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Wa an Huzaifah al-Mar'ashiyyi rahimahullah qala. Kita baca sesuatu deh, sebab kata-kata yang sangat hebat. Baru ni bunyi nak laka-laka juga deh. Jadi kalau kita laka-laka kan, ikutlah kita, ada tepatlah kita tinggalkan, ada tempat kita baca tu. Oleh kerana kata-kata ni sangat hebat yang menyentuh jiwa, menyentuh hati kita. Dia cara pula berarti, maka kita baca. Huzaifah al-Mar'ashiyyi. Nama dia Huzaifah al-Mar'ashiyyi. Nama sebenarnya Huzaifah bin Qatadah. Seorang ulama yang berada di Turki. Tempatnya nama Antakya, di Turki. Antakya ni satu Madinah. Kalau kita baca surah Yasin, surah Ibu Yasin. Dan telah datang seorang lelaki daripada ujung kampung, ujung kampung lah, ujung bandar, Yas'a, berjalan, berungga. Yas'a ni maknanya berlari-lari anak. Disebut dalam riwayat tafsir dia itu Madinah Antakya. Madinah Antakya. Dalam kita Google cari tak, dia dekat dengan Turki, sempadan Turki. Nama Habib An-Najjar dalam surah Yasin, surah Ibu Yasin. Yasin sendiri pun kadang-kadang kita kena peringat kepada orang-orang. Bukan salah kau baca Yasin. Dah pernah, dah lama dah. Pak Cu ni orang Bromo dah lah. Ambo nak tanya sikit Pak Cu baca Yasin. Moga mesti mudah. Tapi tak tanya daripada ramai lah. Tahu kau siapa dia Sahibu Yasin? Surah Yasin. Agak pun dia pula. Ustaz, Sahibu Yasin, Surah Yasin pula. Kita baca ya. Sahibu Yasin tu lelaki tu. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Kita baca. Siapa dia? Yang berlari-lari nak tolong 3 orang rasul yang telah seksa oleh kaum dia. Siapa dia? Kena tahu kata. Kalau kita baca bagus boleh pahala. Tapi kalau kita tahu lagi lah. Sebab kita tahu siapa dia, bagaimana sikap dia, bagaimana semangat dia untuk membantu rasul-rasul. Iaitu Habib An-Najjar ini disebut. Jadi di Madinah Antakya lah di tempat dia disebut dalam tafsir. Wallahu a'lam. Ini sama jugalah Huzaifah al-Mar'ashiyyi rahimahullah. Qala, dia berkata, al-ikhlasu an tastawiya. Ikhlas itu an tastawiya, sama af'alul abdi, perbuatan hamba itu atau perbuatan seorang itu fi zahir wal batin. Hak dia buat serupa dengan dalam. Itu dia panggil ikhlas lah. Apa yang dibuat serupa dari apa yang dikata di hati pun itulah. Apa yang mari hati pun itulah. Sebab tu kadang-kadang kata-kata contohnya. Kata-kata ni teringat satu kata-kata daripada penyair Arab Al-Aqsal. Katanya bukan Muslim. Dia satu kata-kata dia kata innal kalama la fil fuad wa innama ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila. Innal kalam, sesungguhnya kata-kata salah satu daripada perbuatan lah, kata-kata. Innal kalam, hak tubik mulut tu lafil fuad, mari dalam. Wa innama ju'ila lisan, lidah tu tulu beroyak. Almarhum tuan guru biasa guna. Innama ju'ila lisan 'ala al-fuadi dalila. Beroyak ada dalam hati. Itu. Jadi mari dalam. Hak tubik luar tu mari dalam. Jadi kalau biasalah muka kita orang-orang yang berfikir, orang yang mempunyai hati, dia gitu. Dia lain dengan orang gila, dia kecek ngapu, tak tahu mari hati orang mana. Gitu. Tapi kalau hak tadi, orang gila sedikit lain. Itu contoh lah. Contoh dia. Jadi maknanya antas tawiya af'alul abdi fi zahir wal batin. Sama sahaja. Perbuatan dengan hak dalam hati. Itulah ikhlas. Katanya lagi, warawaina 'anil Imam Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi. Dia dikenal dengan Al-Qushairi, orang Naisabur, juga Asia Tengah. Naisabur. Ulama yang kurun yang kelima. Kurun 4 atau kelima hijrah. Gitulah.
Al-ikhlasu afradul haq subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tu maknanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala fit ta'ah, dalam perbuatan ta'ah, bil qasdi. Maknanya qasad, matlamat hanya kepada Allah. Wa huwa yuridu bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah duna syai'. Iaitu seseorang itu menginginkan daripada ketaatan, perbuatan taat dia, ibadat dia tu adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah duna syai', tanpa sesuatu, tidak ada benda lain. Duna syai'in akhar, tanpa benda lain. Min tasannu'i, benda lain itu lagu mana? Min tasannu'in li makhluqin. Tasannu' mana buat-buat. Buat-buat li makhluk, untuk makhluk. Untuk orang lah. Au iktisabi mahmadatin indan nas, ataupun mencari pujian. Mahmadah tu makna pujian orang. Atau mahabbati madhin minal khalqi, atau nak cari suka sangat orang puji. Orang puji tak apa, tapi kita suka orang puji tu pastinya. Au makna minal ma'ani, ataupun apa saja. Makna minal ma'ani, ataupun apa saja selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya hanya kepada Allah lah, mudahnya. Ikhlas tu hanya kepada Allah, tidak yang lain. Itu je keterangan saja. Dia keterangan. Wa qala Sayyidul Jalil Abu Muhammad Sahl bin Abdi At-Tustari. Tustari baca. Tustari tu nama tempat dia di Iran. Tustur nama tempat dia di Iran. Abu Muhammad Sahl bin Abdullah At-Tustari, dia kata nazaral aqyasu. Nazaral aqyasu. Orang-orang bijak dia melihat fi tafsiril ikhlas. Aqyas maknanya orang bijak. Ada nama pelajar kita, nama Kayyisah ada. Nama ingat Nawah. Dah. Kayyis maknanya bijak. Kayyis. Al-Kayyis. Jangan baca kis. Kis kok orang putih jadi lain. Kalau kis kok Arab jadi lain juga. Jabirok enggak ada. Kis. Syantah. Kis. Kalau kok orang putih jadi kis lah. Ada. Nak suka juga dulu. Ada satu cerita. Cerita Romo deh. Tu Imam. Dia pakai jubah. Jubah tu nipis. Zaman dulu dia ada coklat gula-gula lah, nama dia Kismi. Dia ni ada lagi kedek Allah Ta'ala. Apabila beli coklat dengan motor atau beli motor, dia ada baju singlet. Baju singlet dia tulis atas belakang sikit. Jadi seimeh naik baju kudubuk, makmum tengok atas belakang. Senyum makmum. Memang gitu. Ayuh dia ada kedai rutik. Kita boleh baju singlet daripada Kismi itu banyak, sebab kedai rutik dia banyak jenis, ada lain lengan dia warna merah hijau, tapi kita bagi ustaz lah masa itu bagi ke saya. Jadi satu tim bola pakai baju singlet di belakang main bola yang begini. Kalau tak pakai baju main bola dah, tapi pokok kita pakai singlet. Bagi sebelah seorang cukup setting untuk main bola 7 sebelah. Pada masa dulu gitu deh. Baju Kismi. Okey. Ingatlah kau tu. Lo ni tak pasti ada lagi. Kalau coklat torong tu ada lagi torong. Ada. Kalau coklat ada. Coklat klasik lah kau tu. Panggil coklat. Budak-budak panggil gula-gula dah ni. Panggil dah coklat. Coklat ni hot tu ya. Coklat semati. Okey. Gitulah bahasa ni. Kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia kurang. Dia bertambah kadang-kadang dengan hak lain dengan bahasa moden lah ni. Jadi gitu. Apa kata At-Tustari? Dia kata al-aqyasu nazara fi nazar al-aqyasu, telah melihat al-aqyas jadi fa'il dah. Fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghaira hadza, maka dia tidak mendapati orang-orang kecuali hak ni dia kata. Okey. Ayyakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi. Bahawa setiap pergerakan dia, diam dia, fi wa alaniyatihi, sama ada keranya, sama ada sunyinya, sembunyinya. Alaniyah tu maknanya terang. Sir sunyi tu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Wala yumaziju nafsun wala hawa wala dunia. Tidak campur.
Tidak campur. Yumazid mana tidak campur nafsu, hawa, wala dunia dan perkara-perkara dunia. Maknanya syahidnya lillahi ta'ala. Sebab tu apa-apa lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ada. Gitu. Jadi itulah orang-orang bijak. Orang bijak ni apa ni sangat dia guna perkataan istilah orang bijak. Dia kata orang berilmu apa? Maknanya kadang-kadang itulah istilah yang dia guna tu sangat bijak. Ada satu hadis Nabi, mungkin dia ambil daripada hadis Nabi. Sebab orang bijak, tak nanti kau orang berilmu dia. Orang berilmu, tapi kena berilmu lah, tak bijak. Dah. Dia kata hadis Nabi, tak silap ustaznya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu ialah dana nafsahu. Orang yang sentiasa menimbang diri dia. Betul ke dak aku buat? Betul ke dak aku buat? Ni. Jadi betul ke dak aku buat dengan kerana Allah? Dana. Sentiasa menimbang-nimbang. Menghitung diri dia. Wa amila lima ba'dal maut. Dia buat hari ni adalah tujuan untuk lepas mati. Itu dipanggil orang bijak. Maknanya dia buat hari ni tu matlamat dia untuk lepas mati. Sebab itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina al-ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq. Dan diriwayat kita kami meriwayatkan juga daripada al-ustaz Ali Ad-Daqqaq. Ini pun orang Iran. Naik Sabu juga Ad-Daqqaq, Ali Ad-Daqqaq. Wallahu a'lam sebab apa dia Ad-Daqqaq tu mari. Mungkin kerana dia tu daqiq maknanya orang yang teliti. Asal maknanya wallahu a'lam tapi panggilan itu wallahu a'lam lah, tak pasti. Qala al-ikhlasu at-tawaqqi. Dia kata apa itu ikhlas? Katanya ikhlas at-tawaqqi. Tawaqqi maknanya waspada, jaga-jaga. Tawaqqi. Ni bahasa Arab ni antara perkataan yang paling sikit huruf dia jadi perkataan bahasa Arab ni. Asal makna tawaqqi ni daripada huruf qaf sebutir ya. Apa daripada waqah. Tapi masa dia amal dia qi sebutir. Qaf sebutir. Qi. Ku. Sebab jadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini istimewa bahasa Arab. Dia boleh sehuruf tu jadi ada makna. Dia tak silapnya ada dua. Setakat ingat tahulah, setakat ilmu kita. Ain dengan qaf. Qaf baca baris bawah makna jaga-jaga. Jaga-jaga. Maknanya sedar, makna sedar. Tu berhua tu sebab ramah. Tu bahasa Arab. Tu hebat bahasa Arab. So butir huruf dia ada bunyi lah, bukan baca je. Qi baca dia. Baca bagi bawah. Maka ada makna. Makna jaga. Ni at-tawaqqi iaitu orang yang jaga. Orang istilah tu orang tawaqqi, orang jaga atau waspada. An mulahazatil khalqi, daripada perhatian manusia. Wasidqu, orang yang teguh iman dia, orang yang benar iman dia. At-tanaqqi, orang yang membersih diri daripada ikut hawa nafsu. Wal mukhlisu la riya'u lahu. Was-sadiqu la i'jabu lahu. Bagi Ustaz Ali Ad-Daqqaq ni dia beza sikit dengan apa ni Haris Muhasibi. Dia kata orang ikhlas, orang yang tidak riak. Orang sadiq, orang yang benar, la i'jabu lahu. Dia tidak i'jab, tidak ujub. Ujub ni makna bangga. Orang ikhlas dia tidak riak. Orang yang benar atau benar dalam hati dia la i'jab, dia tidak ujub. Itu kata-kata Allah banyak kata-kata. Ada dua lagi. Habis dengan kata-kata ni dah hari ni berkali. Wa anzinun al-Masri. Seorang ulama lagi, ulama besar ni tahun kurun yang ketiga Hijrah, orang Mesir, Al-Masri. Zinnun nama dia, Zi An-Nun. Kita pun tak merujuk mengapa digelar Zi An-Nun. Tapi nama dia Thauban bin Ibrahim. Thauban bin Ibrahim. Thauban bin Ibrahim. Kata dia salasu alamat al-ikhlas. Ada 3 tanda-tanda ikhlasnya seseorang itu. Istiwa'ul madhi wa zamfil ammah. Sama saja orang puji dengan orang keji. Dia serupa ya. Orang keji ke orang puji ke serupa ya. Maknanya dia orang ikhlas dia kata. Wa nisyanu ru'yatil a'ma fil a'man. Dia tidak riak, lupa
melihat amalan dalam amalan. Itu istilah maknanya tidak riya. Waqtida'u sawabil amal fil akhirah, dan mengharapkan iqtida' makna diberi pahala kepada amal. Sawab makna pahala amalan itu di hari akhirat. Dia tak stay dunia, nak ke akhirat. Itu amat daripada amalan dia. Warawaina, kita cepat sikit. Al-Qushairi, Al-Imam Al-Qushairi, tersebut dah nama dia atas dia ni. Aqallus sidq istiwa'us sirri wal alaniyah. Yang paling sedikit benar al-sidq, dia kata istiwa'us sirri wal alaniyah. Dia kata sama sahaja di antara hak terang dengan hak sembunyi. Itu dia lebih kurang sama atas lah. Dan terakhir sekali daripada kata-kata orang ni, daripada Sahal At-Tusturi. Tadi pun sebut dah dia. Cuma ada kata-kata yang lain. La yashummu raihah as-sidqi abdun dahinun nafsi. Ini peringat kepada kita lah. Orang semua pun peringat kepada kita belakang lah. La yashummu, tidak mencium bau kebenaran ataupun iman yang utuh. Sidq makna iman yang utuh. Orang tidak akan mencapai bau iman yang utuh. Dia kata as-sidq makna iman yang utuh. Abdun, kita lah. Ingat kepada kita, iaitu abdun mana? Dahinun nafsihi aw ghairi, iaitu seseorang yang meminyak dirinya atau untuk dirinya dan untuk orang lain. Meminyak. Perkataan kalau terjemah makna biasa, meminyak. Maknanya meminyak. Masalah handphone pula ni. Dah guna pula. Meminyak maksudnya make up lah. Backup. Make up atau backup. Jadi gapo-gapo dia buat tak betul, tapi dia backup jadi betul. Untuk betul diri dia. Atau betul kat orang lain. Tu maknanya dahin. Dahin ni maknanya make up diri sendiri. Okey. Begitu. Ada masalah sikit. Wa aqwaluhum fi ghairi, dia kata katanya pengarang kita lah pula. Wa aqwaluhum, dan kata-kata mereka itu di kalangan para ulama banyak lagi, ghaira muhasirah, tidak terbataslah, banyak sangat. Wa fi ma asyartu ilaihi kifayatun liman wufiqa. Dan banyak lagi kalau aku nak masuk, tapi cukuplah. Asyartu ilaihi kifayah, aku masuk tu cukup dah, kata Imam Nawawi. Liman wufiqa, bagi orang yang bersetuju. Faslun satu pasal. Baru nak masuk bab pula tadi. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu yang bagi. Yang bagi maknanya sepatutnya. Bahasa kitab lama dia kata sayu gia. Sayu gia liman balaghahu syai', bagi orang siapa-siapa yang sampai kepadanya. Mana-mana fadailul a'mal. Fadilat ambil daripada mari Nabi ni. Orang kata, yakni amalan Nabi. Dalilnya sekian-sekian. Ayyak malabihi. Maka buatlah. Kalau siapa-siapa ke dia ni satu amalan daripada Nabi, maka buatlah. Walau marrah fi wahidah. Walaupun sekali dalam kehidupan dia, walaupun sekali saja dia buat. Walau marrah. Liyakuna min ahli, supaya dia jadi di kalangan orangnya buatnya. Ahlu al-fadail. Maknanya orang yang buat amalan tu. Wala yang bagi an yatrukahu, dan tidak sayu dia. Atau tidak sepatutnya yatrukuhu, dia meninggalkannya mutlaqan, tinggal semata-mata. Bal ya'ti, bahkan dia buatlah ma tayassaram, buatlah hak paling mudah, qada-qada hak dia boleh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaq ala sihhatih, dalam satu hadis yang diittifaq, sepakat sahnya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku menyuruh kamu sesuatu, suruh baca gotu, suruh baca gani, buat gotu, buat gani, fa'tu, maka buatlah, kerjakanlah, mastata'tum, ikut kadar kemampuan kamu. Itulah. Jadi buatlah, jangan tinggal semata-mata. Kalau boleh sekali dalam kehidupan kita, hak mana-mana zikir ke apa-apa kita jumpa, bacalah. Sebab apa? Satu kata-kata, orang setengah kata hadis, tapi setelah dirujuk dia bukan hadis. Satu kata-kata, ma la yadriku kulluhu la yatruku kulluh. Sesuatu yang kita tak dapat semuanya,
Jangan kita tinggalkan semuanya. Di kalangan para ulama kata ini, kata-kata ini bagus walaupun dia bukan hadis, dia ialah muqawwalah qa'idah salimah. Dia ikut kaedah yang betul walaupun dia bukan hadis, maka kita ikutlah. Jadi cukup saja setakat tu pada pagi ini. Faslun fi fadailil a'mal, satu pasal membicarakan tentang fadilah amalan. Fadilah amalan. Qala al-ulama minal muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih jadi atas penyampaian kuliah yang telah berjalan tadi, dan semoga insya-Allah apa yang telah kita pelajari dapat kita amalkan dan dapat kita laksanakan, dan insya-Allah kita akan berjumpa